Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal istiqlal wal istiqrar wa ala alihi wa ala wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad al-Mursal sayyidil jinni wal bashar wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar wal hasyar. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya ucapkan kepada seluruh barisan pimpinan mustasyar dan barisan pimpinan Tanfiziah, dan bersama kita Ketua Tanfiziah Dr. Hafiz Sarani dan Ketua Bahsul Masail Dr. Aiman Al-Akiti. Barakallahu fikum. Dan ucapan mereka kepada para alim ulama asatizah dan pemimpin-pemimpin masyarakat muslim muslimat yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul pada malam ini walaupun secara maya dan untuk memperingati hari kemerdekaan dan memperingati para pejuang-pejuang kemerdekaan. Alhamdulillah, kita telah buat doa dan istighasah untuk demi untuk memperingati para pejuang-pejuang kemerdekaan, dan moga kita selamat dalam suasana pandemik yang berlaku sekarang ini. Kemerdekaan tidak berlaku secara tiba-tiba. Tidak berlaku dengan begitu cepat. Berlakunya kemerdekaan hasil susah payah para pejuang-pejuang dahulu. Khususnya para alim ulama. Mereka bertungku lumus, berusaha mengusir dan melawan penjajah-penjajah yang membawa kacau di dalam negara kita. Hampir 500 tahun kemerdekaan yang kita nak sambut pada malam ini, berlakunya daripada permulaannya 500 tahun. Lebih kuranglah. Portugis masuk 1511. Mungkin sebelum tu lagi. Daripada 1511 masuknya Portugis memerintah 130 tahun. Masya Allah. Ini nak beritahu kata betapa panjangnya kita nak mencapai nikmat kemerdekaan pada hari ini. Macam manakah keadaan yang berlaku pada sebelumnya, agar kita berasa betapa besarnya nikmat kemerdekaan ini dan betapa hebatnya para pejuang-pejuang dan alim ulama dan sultan-sultan pemerintah pada masa dulu. Portugis, Belanda, 183 tahun lebih kurang. Masya Allah, ni bukan 30 tahun, bukan 10 tahun. 183 tahun.
Datangnya Inggeris 117 tahun. Itu. Ratusan tahun. Lagu mana keadaan Melayu dulu dan ulama-ulama dulu berjuang. Umur kita pun mungkin tak sampai 100 tahun, 180 tahun. Moga Allah panjangkan umur kita. Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun. Datang Jepun dan British. You tak kira lagi berjuang lawan komunis. Ini semua daripada usaha. Sebenarnya daripada usaha ulama-ulama, para ulama-ulama. Ulama-ulama pondok. Ulama-ulama sifat 20. Mereka lah yang menyukkan semangat kepada orang Melayu dan kepada masyarakat. Dan mereka bersatu berdamping dengan para sultan. Ini perlunya. Dan sultan juga berdamping dengan mereka dan mereka berdamping dengan para sultan dalam membantu bekerjasama berhadapan dengan penjajah-penjajah di negara kita. Ulama tanam akidah. Tanam akidah kepada masyarakat. Ulama sebarkan segala ilmu yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah kepada masyarakat sehingga timbul kesedaran. Terlahir timbul jati diri daripada tauhid yang ditanam, sifat 20 yang ditanam kepada diri mereka. Sehingga mereka tidak takut kepada musuh. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka bangun, bawa masyarakat. Ini sebenarnya peranan ulama yang cukup besar. Tetapi nama-nama mereka tak tercatat. Dan tak dicatat dalam tinta emas sejarah bangsa kita. Hanya sebahagian-sebahagian saja. Yang sebahagian itu pula tidak ditimbulkan sebagai mereka ni sebagai ulama. Dan lebay pondok. Yang mana kita tengok Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau. Ini semua sebenarnya lebay. Tok Guru, ulama. Tapi mereka masyhur bukan sebagai nama seorang ulama. Hanya sebagai pejuang. Sebenarnya mereka ini ulama. Bila juga Tok Janggut di Kelantan. Anak murid Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Belajar di Mekah. Tok Janggut, ulama. Tok Kupaluh, ulama besar. Masya Allah. Tuan Guru Haji Rahman Limbong. Boleh dikatakan setiap negeri ada ulama-ulama yang memimpin masyarakat. Kiai Saleh, Johor. Kiai, ulama. Syekh Osman, Parang Panjang, Perak, ulama. Tuan Guru Haji Hussein Dol, Kedah. Tuan Guru Haji Yahya Kupang, Kedah. Dan di Pulau Pinang juga begitu. Tuan Guru Haji Idris. Banyak kalau saya nak sebut di sini. Kita lihat betapa peranan yang besar yang dibuat oleh para ulama. Mereka tanam akidah. Mereka ajar masyarakat berlandaskan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dengan itu terlahirnya semangat. Timbul jati diri. Seperti mana yang kita lihat yang ada pada para ulama pada masa dahulu. Itu sebab tu kalau kita lihat di setiap negeri ada ulama-ulama.
Kita tak bincang lagi, belum kita tak sebut di Indonesia, yang mana kita memang dah maklum. Dan di Thailand, Tuan Haji Sulong. Dan ada ulama-ulama yang tak disebut. Yang mana mereka berjuang kadang-kadang lebih dahsyat, lebih hebat daripada Tuan Guru Haji Sulong. Begitu juga Tuan Guru Tuk Benang Daya. Datuk bagi Pak Dae Patani. Itu ulama besar dan juga panglima. Lawan Siam. Tuan Guru Syekh Abdul Wahab dan juga Syekh Abdul Samad Palembani. Syekh Daud Al-Fatani. Dan juga Syekh Arsyad Al-Banjari. Mereka turun daripada Mekah. Turun ke Siam. Berjihad. Masya Allah. Berjihad. Syekh Abdul Samad dipilih oleh Allah. Mati syahid. Mati syahid. Sehingga disemadikan di Thailand. Di Hat Nyai. Makam dia masih ada. Kita boleh ziarah, boleh tengok. Syekh Daud dan Syekh Arsyad Al-Banjari naik ke Mekah. Belajar di Mekah, mengajar di Mekah, turun jihad. Ini semangat jihad, Masya Allah. Ini hasil daripada keyakinan mereka. Dan ilmu yang ada di mereka. Dan juga guru-guru mereka. Yang sentiasa memberi ilmu dan memberi semangat. Sehingga lahir rasa cinta kepada negara. Hubbul watan. Sebab itu kata ulama, seseorang tadi tidak akan negara itu tidak akan merdeka kalau rakyat mereka tidak ada rasa cinta kepada negara itu. Kalau rakyat tidak ada rasa cinta kepada tanah air, tidak mungkin tahakkuk berlakunya kemerdekaan bagi satu negara itu. Sehingga Nabi SAW, beliau sendiri cinta kepada negara. Cinta kepada negeri. Wallahi, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Ada riwayat yang lain, ma kharajtu abadan. Allahu Akbar. Wallahi demi Allah. Innaki, sesungguhnya engkau wahai Makkah. La khairu ardillah. Sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah. Sebaik-baik bumi Allah di sisi Allah. Laula anni ukhrijtu minki. Kalau aku tidak diusirkan di perengkau. Ma kharajtu. Aku tak akan keluar. Ada riwayat lain. Ma kharajtu abadan. Aku tak akan keluar selama-lamanya. Mana itu rasa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bumi Mekah dan terhadap tanah air dia sendiri. Ini bukan asabiah. Ini bukan asabiah. Asabiah bila kita bersatu dialah membantu ke atas kezaliman. Bukan kaumiyah. Ini dipanggil wataniyah. Semangat kebangsaan nasionalis. Ini bukan asabiah. Sehingga ada sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminal asabiyah ayyuhibbar rajulu qaumahu. Adakah termasuk dalam nama asabiah dan fanatik seseorang itu disuka kepada kaumnya, suka kepada bangsanya, suka kepada negaranya? Nabi kata la. La, tidak. Walakin minal asabiyah ayyu'ina rajul. Bahawa membantu seorang itu
qaumahu ala zulmi. Dia membantu kaumnya atas kezaliman. Kalau kita bersatu di atas dasar Islam, menegakkan Islam, dan kita bebas daripada pemerintahan yang zalim, yang tidak berlandaskan Islam, maka itu bukan namanya Asabiyah, bukan. Itu. Yang perlu kita ingat ialah, dan perlu kita sampaikan pada masyarakat dan para pemuda-pemudi, bahawa peranan ulama itu amat besar. Sebab itulah, alhamdulillah, Jamiah Nahdlatul Ulama, kami berusaha untuk hidupkan kembali warisan para ulama, warisan yang ditinggalkan oleh Syekh Abdullah Fahim dan para ulama dalam membentuk Jamiah Nahdlatul Ulama Naam Malaysia. Sebagaimana telah kita maklum, begitu juga Syekh Abdullah Fahim. Namanya tak muncul. Tak muncul namanya dalam sejarah kemerdekaan. Tak tercatat. Sedangkan biarlah pencetus. Beliaulah yang memberi cadangan dan pencetus rancangan kepada Tunku dan menetapkan tarikh yang sesuai untuk menyambut hari kemerdekaan. Tapi sekarang tidak ada pemuda-pemudi yang mungkin kenal Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim. Sebab itulah Jamiatul Ulama Malaysia Naam, kami menyeru kepada para ulama dan para asatizah, seluruh pemimpin masyarakat dan seluruh masyarakat muslim muslimat, marilah kita bersama-sama masuk dalam. Kita tegur di dalam, bukan tegur di luar. Tegur di dalam. Apatah lagi Naam masih muda, masih baru. Kami perlu kepada sokongan-sokongan untuk kita mempertahankan apa yang turas yang ditinggalkan oleh ulama-ulama dulu, dan juga untuk kita kekalkan kita di dalam keadaan merdeka yang semacam ini. Kita bersama-sama bawakan ilmu dan belajar ilmu berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhidnya, fiqhnya dan tasawufnya. Ini yang dibawa oleh ulama-ulama dahulu. Yang dibawa oleh Syekh Abdullah Fahim. Atas dasar itu, kami berusaha untuk hidupkan kembali. Alhamdulillah, sokongan para ulama, alhamdulillah, saya lihat ada banyak sambutannya dan mereka banyak berdoa kepada kita agar kita berjalan tugas ini, dan saya amat berbangga golongan-golongan muda yang ingin bangun menghidupkan Naam ini. Cukup hebat. Jadi menjadi bahasa tanggungjawab ke atas saya sendiri, dan juga kita akan kena berasa bertanggungjawab para ulama dan asatizah untuk membantu Naam ini dan mengukuhkan Naam ini sehingga membawa masyarakat kepada aman dan dari sudut akidahnya, pegangannya dan juga kehidupannya. Di samping dibantu oleh raja-raja dan sultan-sultan
yang kita dapat bernaung di bawah pemerintahan mereka apabila kita merdeka. Mungkin kalau tanpa mereka kita tidak akan hidup semacam sekarang ini. Mungkin kita tak bebas dalam beribadat dan juga beriktikad. Dan kita dinaung oleh pemerintahan raja-raja dan sultan yang menjaga agama, negara dan bangsa. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, saya menjemputlah para alim ulama dan asatidzah bersama-sama kita menyokong Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama Naam Malaysia, dan banyak-banyak berdoa kepada kami agar insya-Allah Naam berjalan dengan lancar dan Naam tidak duduk di bawah mana-mana parti politik dan Naam tidak menolak mana-mana parti politik. Naam bukan satu badan politik dan tidak menolak mana-mana parti politik. Agar supaya semua orang boleh menyertai. Supaya tidak ada perbalahan politik dalam Naam. Kalau sekiranya ada, itu hanya mungkin sebagai hanya pendapat peribadi. Kita tidak boleh nilai sesuatu agama atau kita tidak boleh nilai agama atau mana pertubuhan dengan kita lihat kepada pengikutnya. Kita tidak boleh nilai Islam dengan mengikut pada penganutnya. Kalau kita lihat pada penganut, mungkin agama lain lebih elok. Bila kita lihat pada penganut, berdisiplin dan sebagainya. Mungkin. Sebab itu kita tidak boleh lihat kepada pengikutnya. Itu. Jadi sama-samalah. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT dan kita bersemangat untuk kita hidupkan kembali sistem-sistem manhaj turas yang ditinggalkan oleh ulama. Di samping kita tidak menolak manhaj yang lain, yang mana ini yang cukup bernilai, yang sudah ditinggal. Kita nak hidupkan. Yang mana keberkesanannya telah nyata. Telah nyata keberkesanan manhaj para ulama-ulama dahulu. Jadi sekadar itulah ucapan saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita ambil iktibar insya-Allah. Dan kita bersatu padu dan kita bergabung. Sebab kalau satu-satu organisasi ataupun badan yang tidak bersistem dan tidak ada peraturan, mungkin akan dikalahkan oleh yang ada peraturan. Al-haq bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tanpa ada sistem, tanpa ada peraturan, tanpa ada organisasi yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang bersistem. Jadi sekadar itu dulu. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala man kafaha wa jahad bil hurriyati wal istiqlal. Ya ilahana ya Allah, ya Allah, syukran laka ya ilahana ala ma taqabbal alaina min ni'matil istiqlal, min ni'matil hurriyah, hurriyatil walidiyah fi hadha ash-shahr al-'azim, shahr Agustus. اللهم وفق سائر الأمال والوزراء والسلاطين والملوك والأمراء
اللهم انصرنا معاشرة الأمة الملايوية، واهدنا وسددنا خير البرية، واهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اكشف عنا الكربات وسلمنا نحن مما فيه من الآفات، واحفظنا من كل سوء وملام، وبلغنا كل مقصود